وصحبه أجمعين.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita masuk pada doa yang keempat. Noha, balik ambil asyik balik. Doa yang keempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu doa mencari pasangan bagi wanita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir li zawjan salihan
يخطبني ويتزوج بي ويكون صاحبا لي في الدنيا والجنة. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Sebelum daripada kita meneruskan ni, kita tengok qasidah Jalaman Al-Salak. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته جل من قد أرسل رحمة للعالمين وزرع فزرعت الملاك يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين وزرع فزرعت الملاك يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, wahai Tuhanku, sakhirli, mudahkan untukku, zawjan salihan, untuk mendapat suami yang soleh, yakhtibuni, yang ia datang memasuk minang, yang ia datang masuk meminangku, wa tazawwaju bi, seterusnya ia mengahwiniku, wa yakunu, dan seterusnya dia akan menjadi sahiban li, teman untukku, fid dunya, di dalam dunia, wal jannah, dan di dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa ayat ni, doa ni dimulai dengan Allahumma sakhirli, wahai Tuhan, mudahkan aku. Sebab orang perempuan ni, dia tak macam orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki dia boleh pilih hak mana yang dia berkenan. Tapi orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh jadi macam orang lelaki-lelaki memilih. Dia kena orang mai milih dia. Dia kena orang mai pinang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia pinang orang pun boleh juga, tapi belum tentu dia dapat. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berkenan ke orang, dia pinang orang, orang tak mau kat dia, backfire balik kat dia. Jadi sebab itu doa ni mai Allahumma sakhirli, wahai Tuhan, mudahkan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan, mudahkan aku. Maknanya Tuhan bagi jalan, tunjuk jalan, permudahkan teknikal. Allahumma sakhirli zawjan salihan, untuk aku mendapat suami yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu zaman bermula angin dakwah tahun 70-an. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mula belajar makan dalam talam. Banyaklah di pondok-pondok, di universiti-universiti, di tempat orang berhimpun mengaji, mendengar tazkirah. Kalau makan, orang makan dalam talam. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu orang-orang perempuan yang masih belum kahwin ataupun anak dara lah, Sallallahu alaihi Muhammad, waktu tu menyebar, siapa yang nak dapat suami soleh, dia kata macam ni, siapa nak dapat suami soleh, basuh talam, berebutlah basuh talam. Tapi zaman lah tak ada dah orang makan dalam talam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dulu makan dalam talam juga. Bila main PKP, kita makan dalam pinggan balik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa? Pasal apa disegarkan dengan basuh talam, dapat suami soleh. Sebab pahalanya besar. Waktu kami mengaji dulu, kata tok guru kami, siapa-siapa yang makan dalam talam, lepas tu basuh talam, dia sama pahala dengan basuh masjid Nabi. Sama pahala macam masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar. Maknanya berkhidmat di masjid Rasulullah. Macam tengok macam kita pergi Madinah, kita tengok macam orang Rohingya, orang Burma, orang Indon kan, dia berkhidmat basuh masjid Nabi tu. Khidmat membersihkan, jadi siap basuh masjid Nabi, pahalanya besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Tuhanku, mudahkan aku untuk mendapat suami yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Siapa-siapa yang dapat suami yang soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia seumpama seorang yang mendapat 1 dalam 1,000,000. Sebab susah nak cari suami yang soleh.
Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana seseorang tu dia bercinta barangkali, lepas tu dia putus cinta tengah jalan, dia pun buat keputusan dia tak percaya dah pada mana-mana laki-laki. Betul tak? Hak berlakon dalam drama tu kan, tak percaya dah mana laki-laki, satu tak percaya, tak mau kahwin dah. Tu satu kesimpulan yang dibuat bahawasanya susah nak cari orang laki-laki yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi maknanya cumanya laki-laki yang baik ini sebenarnya dia tak duduk dalam arus perdana. Dia tak duduk dalam arus orang duduk, ataupun dia tak duduk dalam kelompok ahli dunia. Laki-laki yang baik ni dia terpinggir dan terpencil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada dunia ahli dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi mereka duk cari, hal mereka duk cinta tu, mereka duk dalam arus yang tak jumpa laki-laki yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laki-laki yang soleh ni sudah pasti asasnya ialah ilmu. Orang ada ilmu. Kalau masyarakat jahil, nak cari laki-laki yang soleh, tak ada jalan, tak jumpa. Laki-laki yang soleh ni dia sudah pastinya orang yang berilmu, mesti ada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak jadikan dia diri seorang yang soleh? Orang soleh ni dia beriman dan beramal amal yang soleh. Itulah orang yang soleh. Tapi kalau duk cinta dengan orang tak semayang, duk cinta dengan orang merokok, tak ada, tak boleh, tak jumpa. Dia bukan duk di dunia sana, dia tak duk di luar sana, dia duk dalam dunia ni, dunia orang mengaji, dunia orang berilmu. Asasnya dalam pengetahuan. Okey, nak kenal orang lelaki soleh ni macam mana? Sudah pasti laki-laki soleh ni ialah orang yang jaga hukum hakam, ada guideline dia dengan Tuhan, mana boleh buat, mana tak boleh buat, panduan dia hak tu, iaitu yang melaksanakan titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu maknanya dia seorang yang soleh. Orang soleh ni sebenarnya dia diburu, kesolehannya menjadi buruan. Mana orang tak? Orang soleh. Allah SWT. Laki-laki kalau jenis dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga hubungan dia dengan perempuan, itulah asas kesolehan dia selepas ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang lelaki galiknya dia menangkap dengan perempuan, tapi dia ni mengelak diri daripada perempuan. Hak tu yang ditunjuk menjadi alamat kesolehan dia selepas takwa dia. Takwa dia dengan Tuhan tadi tu. Selepas dia ada ilmu, lepas tu dia amal yang Tuhan suruh, meninggal yang Tuhan buat, lepas tu syarat ni dia mengelak diri daripada perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Tok Kenali. Tok Kenali dia berjalan di mana-mana jalan, tengok ada orang perempuan. Ada orang perempuan duduk sembang dua tiga orang. Tok Kenali dia tak pi celah, dia tak pi. Dia masuk lautan. Masuk lautan, dia berjalan, usah jalan lautan. Sampai lepas orang perempuan baru dia keluar. Nampak tak? Bukan bicara perempuan. Tengok orang perempuan. Ada perempuan. Dia pi. Dia lari. Allahumma salli ala sayyidina. Itu tanda kesolehan seorang lelaki. Dia jaga hubungan dengan perempuan supaya tak terjalin. Dia tak pernah bercinta sebelum daripada berkahwin. Hari ini fitnah dunia, orang cinta dulu baru kahwin. Allahumma salli ala sayyidina.
Kadang-kadang ayah mak pula dia kata kawan dulu. Dia suruh kawan dulu pula. Berkawan dulu. Mak ayah suruh buat benda tak elok dulu. Sedangkan dalam Quran Tuhan larang buat macam tu. Dalam Quran Tuhan larang jangan hampiri zina. Telefon tak boleh, WhatsApp tak boleh. Selagi mana dia bukan tunang kita, tak boleh. Haram sama sekali. Faham tak? Kalau dia atau orang lain tak boleh semua. Ni ustaz semua, anak-anak ustaz titip, jangan hampa buat bunga dengan perempuan. Tiru cara ustaz. Selagi mana tak tunang, tak sah lah. Kalau buat, dia bukan anak murid ustaz. Nak kata macam tu ya. Walaupun mengaji tapi tak macam ustaz, bukan anak didik kami. Kami tak didik macam tu. Itu bukan cara kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga. Sebab kita nak melahirkan apa? Nak melahirkan siapa? Nak melahir zuriat yang dibangga oleh Rasulullah. Nak melahirkan umat yang Nabi nak mengaku dia umat. Tiba-tiba sebelum daripada kahwin dah buat menghampiri zina. Faham tak? Zina ni wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Jangan duk buat benda-benda yang boleh menghampirkan pada zina. Nanti melahirkan bukan zuriat yang dibangga oleh Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Takut sungguh kalau zuriat kita bukan zuriat yang soleh. Ni orang umur pasal apa lah, kami payah nak didik anak kami ni. Pasal apa kami payah nak didik anak-anak kami, buat keras kepala sangat. Dia dosa sebelum kahwin tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosa sebelum kahwin tu kena jaga. Jangan dok buat. Dah semua bersih suci anak-anak ni, bani-banat ni, kamu semua bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada hubungan dengan perempuan, tak ada hubungan dengan laki-laki. Kekalkan istiqamah kamu. Nanti kamu akan dapat zuriat yang baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Zuriat yang baik ni ialah impian orang. Sebab dalam Quran Tuhan ajak kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Wahai Tuhan, tolong bagi, Rabbana hablana min azwajina, tolong bagi pada kami isteri-isteri kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun, penenjuk mata hati kami. Wal ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan orang-orang bertakwa pemimpin kami. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara kita duduk ni betul lah. Kalau kita perasin macam ni, laki-laki, perempuan-perempuan, dia akan timbul apa? Orang laki-laki malu kat orang perempuan, orang perempuan malu kat orang laki-laki. Jadilah didikan. Tapi kalau biasa duk selisih, bersembang, soalan lama-lama, hak kamu baik pun kamu akan tercabut rasa malu. Betul tak? Tidak dah. Kamu bagus duduk sekolah macam ni, tiba-tiba bila duduk tu kelompok soalan Sayyidina Muhammad, kamu bergaul, kamu study sekali, kamu duduk tanya, duduk macam tu lama-lama, hak kamu duduk terbentuk tu semua hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cuba tengok Nabi Allah Musa jadi contoh. Laki-laki yang soleh. Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Dua anak Nabi Allah Syuaib. Depa ni tolong ayah bela kambing. Bila petang pakak mai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunggu nak bagi minum kambing. Cuma telaga tu dia hanya mampu diangkat oleh orang laki-laki yang kuat, beberapa orang laki-laki yang kuat. Lepas ni habis hawai, habis belah kambing, akhir selesai urus kambing, belah kambing, nak bagi minum kambing kena tunggu petang. Petang baru orang laki-laki pakat main bawa kambing-kambing lepas, baru buka menutup telaga tu. Hari tu lepas main-main di telaga tu, tengok-tengok Nabi Allah Musa duduk sandak bawah pokok.
Mereka tak perlu tengok orang ni siapa. Nabi Allah Musa sebenarnya dia lari daripada Fir'aun di Mesir. Di Mesir yang nak jadi cerita tu, dia keluar daripada rumah, dia jumpa tengah jalan orang duk keli. Satu bangsa dia Bani Israel, seorang lagi bangsa Fir'aun Qibti. Bila duk keli itu tentulah dia menyembelahi bangsa dia. Dia pergi, dia buh penumbuk sekali. Fawakazahu faqada alaih. Dia tumbuk orang Qibti itu, mati. Bila mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi isu besar. Fir'aun arahkan cari Musa. Bila suruh cari ni, Fir'aun dengan bala tentera nak main tangkap Nabi Allah Musa. Takut tak? Takut. Nak kena tangkap ni takut. Manusia, sifat manusia, lari. Lari. Sampai jauh punya Nabi Allah Musa lari, sampai masuk negeri orang. Masuk negeri Palestin. Daripada Mesir masuk Palestin. Sampai di Palestin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuklah ke negeri Madian, negeri Nabi Allah Syuaib. Sampai tu letih, makan berapa hari tak jumpa, akhirnya berehat bawah pokok. Duduk berehat tu, Musa ala sayyidina Muhammad tengok ada orang perempuan mai. Nabi Allah Musa ni, dia bangkit, dia tanya, ada perkara apa? Duk tunggu, perempuan dia tengok duk tunggu dalam telaga tu. Akhir sifat orang baik ni, Musa ala sayyidina Muhammad, dia nak beri manfaat pada orang, kok boleh tolong. Dia pun pergi, dia kata, ada masalah apa? Kata perempuan ni, kami ni nak tunggu petang sebab nak bagi minum kambing. Kami tak larat nak angkat tu. 4 orang angkat baru naik penutup telaga tu. Masalah Nabi Muhammad. Oh, kalau macam tu tak apa. Nabi Allah Musa dia try. Dia angkat seorang, orang angkat 4, dia angkat seorang. Nabi Allah Musa memang kuat. Sebab tu dia penumbuk sekali. TKO bukan TKO, mampu terus. Kita ni kalau Mike Tyson tumbuk mungkin TKO kan, pum sekali, tak sedap habaq lah, tengah-tengah macam tu. Tapi Nabi Allah Musa tumbuk mati terus. Bayangkan dia angkat seorang dia, orang angkat 4 orang. Akhirnya 2 orang perempuan ni boleh balik awal. Sebab dah boleh bagi minum kambing. Balik. Sampai di rumah, ayah heran. Balik awal. Dia pun cerita. Dia pun ni awal sebab tu ada satu orang muda tu, ayah dia tolong kami. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad, budak perempuan ni, anak Nabi Allah Syuaib ni, dia sebut, ayah yang tolong tu ayah, laqawiyyun amin, kuat lagi amanah. Dia perempuan ni, dia tengok sekali orang lelaki, dia tahu lelaki itu macam mana. Allahumma salli. Kalau orang lelaki itu baik, dia tahu, dia tengok dia tahu. Yang pertama dia sebut laqawiyyun amin, qawi. Yang kedua amanah. Amanah ni, amin ni sifat nabi-nabi. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat nabi-nabi, amanah. Macam mana keamanahan dia nanti kita tengok. Bila macam tu kata ayah, pergi panggil dia main rumah, nak upah. Sifat orang baik, kalau orang tolong dia upah orang. No? Sifat orang baik, kalau orang tolong, jadi bayar upah. Akhirnya pi panggil. Yang pi panggil ni namanya Sufairah. Pi panggil tu dalam keadaan malu. Macam mana ayat Quran bunyi? Ala istihya' tu. Mana maksud saya?
Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh tolong. Mirul. Ala istihya. Tamshi ala istihya. Kau nyanyi ni? Ramai apa Quran ni kan? Mari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, Ilyas. Tak mai. Ha? Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Yang tadi bagi minum tu 2 orang, tapi mai tu seorang. Ayah suruh pergi panggil. Maka datanglah salah seorang kedua depa tamshi ala istihya, datang jalan dalam keadaan malu. Nak pergi panggil orang lelaki ni, tu orang perempuan yang baik. Kalau perempuan tak baik suruh pergi panggil, semangat nak pergi panggil. Kalau perempuan yang baik nak suruh pergi panggil, Allah malulah. Perempuan yang baik. Lepas tu subhanallah. Lepas tu ayat tu bunyi macam mana? Qalas inna abi yad'u. Macam mana? Inna abi yad'u. Ayahku panggil, dia nak bagi upah. Lepas tu Nabi Allah Musa pun bangkit. Bangkit Nabi, perempuan tu nak jalan depan. Ketika tu Nabi Allah Musa kata, hang jalan belakang. Tu kata soleh, hang jalan belakang. Lepas tu kanan kiri hang jangan habaq. Hang jangan kata kanan, hang jangan kata kiri. Hang pegang batu lah, hang balin. Kalau kena masuk kanan, hang balin kanan. Kalau kena kiri, hang balin kiri. Nampak tak kesolehan Nabi Allah Musa? Tu orang lelaki yang soleh. Orang lelaki ni kalau perempuan yang menangkap langsung, tak jaga diri, tak bukan orang soleh. Sekalipun dia banyak sembahyang, tak bukan orang soleh. Dan akhirnya tu nak cerita kesolehan orang lelaki. Baik. Jadi kalau duk orang lelaki ni kira duk ke mata ni, kira duk melihat dia perempuan, tu ciri-ciri pertama dia bukan orang soleh. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita pengalaman jadi budak muda. Kami dulu waktu umur belasan tahun, tak sampai lagi umur 17. Satu masa tu kami kena pindah daripada rumah sewa ke rumah sewa lain. Waktu mengaji di Ahad Mahmud dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami ni kawan-kawan Ustaz lah, macam kami lah. Kepiah tak buang atas kepala, tak buang kepiah ni. Kepiah ni senjata untuk kawal diri daripada buat benda tak elok. Kalau kepiah ni tak pakai, mungkin kita pergi telajak buat hal tak elok. Bantu berjalan daripada rumah sewa tu, bawa barang ke rumah sewa hak belah sini. Kami kena lalu satu sekolah menengah. Sekolah menengah tu rapat dengan pagar. Kelas tu rapat dengan pagar. Jalan-jalan kami 5 orang, tengok ada orang perempuan. Ada orang perempuan di belah sekolah sana. Waktu tu mungkin waktu rehat kot, penuh di pintu musola. Kita jalan-jalan, Allah, bunyi Allah tu. Pasal orang perempuan ada Allah. Ni tak nak cerita, melainkan siapa yang rasa. Jadi akhirnya kita pun jalan, bila tengok orang perempuan kat tunduk. Patutnya orang perempuan jalan depan kita tunduk, kita jalan depan perempuan pula tunduk. Waktu tu orang perempuan kata, amboi, alim ya. Orang perempuan ngorak kita pula. Alimnya. Itu macam kita ni orang perempuan tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya tu nak cerita kami ketika remaja.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, maka tu hak kena duduk dalam diri kita semua. Hak ni lah yang katakan kalau siapa-siapa dapat orang macam tu, dia mendapat zaujan salihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mendapat zaujan salihan, suami yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dapat suami yang soleh, maka yang pertama sekali hak belah kita pula, kita kena cuba jadikan kita ialah zaujatan salihah, isteri yang salihah pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri yang salihah ni kita baca esok pula, bukan esok, minggu depan pula, yang kelima tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila dah dapat suami yang soleh, wahai Tuhan, mudahkan aku untuk mendapat suami yang soleh. Baik. Lepas tu, wahai Tuhan, mudahkan aku untuk mendapat suami yang soleh, yakhtibuni, yang dia masuk minang aku. Oh payah nak suruh orang lelaki masuk minang. Takkan nak telefon aku, assalamualaikum, ni Sulaiman ke? Ya, mai masuk minang saya boleh tak? Takkan nak kata macam tu. Awal lagi kena reject lah. Kalau telefon suruh minang dia awal lagi, orang tolak awal lagi. Maknanya siapa nak gerakkan hati orang lelaki yang baik untuk pinang kita? Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yakhtibuni, yang dia masuk minang aku. Bukan sakat minang aku, wa tazawwaju bi, dia mengahwiniku. Sebab bila sakat minang, dia bukan mesti minang tu berkahwin. Banyak juga orang yang sakat jadi tunang, lepas tu tak dilangsungkan oleh Allah untuk jadi teman hidup, berkahwin. Banyak juga. Jadi kita minta, ya Tuhan, yakhtibuni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia masuk minang aku, wa tazawwaju bi, dan dia kahwin dengan aku. Hak mai tak mana? Hak ni. Wa yakunu sahiban li fid dunya wal jannah, dan dia akan jadi teman aku di dunia dan temanku di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hak ni mai. Jadi yang mengijazahkan doa ni kat saya ialah Ustazah Mahani. Dia guru saya dalam maudhu' lambat ni. Ada cerita sikit. Boleh cerita dah tua dah. Dah bercucu dah, boleh cerita lah. Ustazah ni dulu, orang pakat dah masuk minang dia banyak. Tapi dia semayang istikharah, jawapan tidak, dia kata tidak. Mailah pula hak minang pula, zaman istikharah jawapannya tidak. Dia tak pernah langgar hak Tuhan kata tidak tu. Hak masuk-masuk tu boleh kata semua ustaz-ustaz. Waktu tu saya tak tahu pun kata orang minang dia pun, saya tak susah hati apa pun. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah orang yang keenam masih jawapan tidak. Lepas tu berlegaklah di kalangan kawan-kawan dia, tara mana sangat dia, duk tolak orang tu, tolak orang ni, tara mana sangat dia. Sedangkan dia kata dia bukan nak tolak orang, dia nak siapa yang kalau Tuhan tunjuk nak kahwin dah lah. Kita tanya ada lagi. Itulah dia. Lepas tu kawan dia bagi satu amalan yang ustaz kawan dia tu bagi amalan ni. Ketika mana kawan ustazah nak pergi ke Mesir, pergi jumpa ustaz dia di bilik guru. Waktu tu ustaz kata, tapi Mesir lah ni, moga-moga berjaya, kata ustaz. Ustaz tak tahu nak bagi apa kat kamu. Ustaz bagi hadiah kat kamu lah. Tapi hadiah ustaz doa. Ustaz dia pun bagi doa ni dekat kawan Ustazah Mahani. Kawan Ustazah Mahani pun Sayyidina Sayyidina Muhammad amai doa tu. Lepas tu dia duduk serumah.
Akhir bila orang duk bunyi kok ni masuk ada Sayyidina Muhammad, kawan dia kata, lah ni kat ni amal doa ni. Ni ustaz saya bagi. Dia pun amal. Dia beramal 2 minggu. Ustaz Zainul Asri pergi masuk Minang dia. Pelik kan. Masya Allah. Saya pun cerita dia, bukan saya kenal pun dia. Saya pergi Mekah buat haji. Di Mekah ni doa habis, semua doa habis dah, sampai doa ya Allah, doa semua. Sampai apa lagi aku tak doa, nak doa semua. Habis doa. Cuma satu doa yang saya tak doa. Kawan-kawan kata, doa tahun depan main Mekah pula. Tahun depan main Mekah pula. Kawan-kawan hak pi sekali pakat suruh doa. Saya kata, takkan tahun depan aku nak main pula kot. Tak main dah kot. So, akhirnya saya tak doa lah, doa nak pergi Mekah pula. Akhir tahun depan saya tak boleh pergi Mekah. Lepas semua main balik Mekah. Hebat Mekah. Dan doa juga di Mekah tu. Doa nak kahwin. Doa saya soalan Sayyidina Muhammad, ya Allah Tuhan aku, bagilah kat aku isteri yang solehah, cantik dan menepati hadis Nabi. Doa pun sakan juga. Kurniakan kepada aku isteri yang solehah pertama sekali, lepas tu cantik. Cantik pada saya lah, kata tak nampak tak cantik zaman ni tak apa, tak ada masalah apa pun. Yang penting cantik di mata saya. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, saya nak menepati hadis Nabi, keturunan pun baik, harta pun ada. 4 orang kahwin perempuan. Sungguh saya kahwin zaman ni, dia duit banyak, dia dapat pinjaman Yayasan Islam, banyak duit dia. Saya duit tak banyak, tumpang dia. Kita semekit-semekut, dia pinjaman duit banyak. Saya kahwin, saya ada $100 je. Halil pakai duit dia semua. Habis duit dia balik Malaysia. Tu cerita tu. Lepas tu subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, balik-balik daripada Mesir, 2 minggu balik Mekah, satu orang kawan saya, dia ajak saya pergi teman dia nak kenal kat Sabah tau. Pergi jumpa abang senior, orang Kelamin dah, soalan Sayyidina Muhammad. Pergi jumpa orang Kelamin tu, dia habaq tunai hajat dia kenal kat satu orang ni, soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu selesai lah. Bila selesai tu, abang senior tu tanya saya, macam mana? Entah, ada dah? Giling kepala, tak ada orang ni, soalan Sayyidina Muhammad. Nak tak? Nak kahwin tak? Oh, nak lah juga. Nak lah juga. Minta di Mekah 2 minggu lepas. Bukan nak main nak suruh dia kira pun. Tapi kawan tu, abang senior tu tanya, entah nak kahwin tak? Nak lah juga. Macam tu je jawabnya. Berkenal kau siapa-siapa? Tak kenal perempuan, tak kenal. Lepas tu bila nak tu, dia masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, dia bincang dengan bini dia, lepas keluar 10 senarai ustazah. Dia sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entah kenal nak mana? Mana kenal orang? Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi kenal tentang nama tu, Mahni Muhammad. Ambis, awak sedap dengan nama Mahni Muhammad tu. Jadi cuma bila dia sebut 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan 7 tu nama Mahni Muhammad. Lepas tu Ustaz tolong baca lagi sekali Ustaz. Nak habaq nama Mahni Muhammad tu malu. Suruh dia baca lagi sekali. Dia pun baca, masalah baca. 1, 2, 3 sampai 7. Tang tu. Mana? Tu. Mahni Muhammad tu. Mahni Muhammad tu. Tu je cerita kahwin dengan Mahni Muhammad tu. Selepas dia doa, ustazah doa 2 minggu, ustaz balik Mekah, mahlah keluar. Masuk Minang dia tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang mahir ustaz ni bukan kata ustaz ni zaujan solehan, nak kata soleh malu kan? No, bukan. Tapi ustaz mahir tang ni wa yakunu sahiban li fid dunya wal jannah. Manakala di dunia ni dah dapat 8 orang anak,
dapat 5 orang cucu. Soalan sini haraplah sampai mati pun boleh duduk sekali lagi, berarti dalam syurga esok akan sekali sama dengan sadah dalam syurga esok, insya-Allah. Dia mahal tu, wa yakunu sahiban li fid dunya wal jannah. Jadi doa ni mahal, sangat-sangat mahal. Jadi inilah satu doa yang ustaz ambil daripada Ustaz Ahmad ni. Dia guru ustaz dalam doa ni. Jadi ustaz jazahkan semua pada anak-anak perempuan doa ni. Laki-laki ustaz jazah juga, tapi untuk bagi ke orang kalau dapat. Kamu ustaz jazah esok, insya-Allah. Ini untuk anak banat. Zaman ni susah nak cari, nak kahwin susah. Jadi bila zaman ni orang perempuan ramai pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah baca doa ni kabul insya-Allah. Tapi jangan baca lagi, takut tak ada nak habis hafal Quran, mau nak nikah lah, habislah. Nah, taruh pasal doa ni mustajab. Ustazah doa 2 minggu dah sampai, insya-Allah. Jadi kalau nak nikah baca. Kalau tak mau lagi, nanti Ustaz orang dah kata, oh Ustaz sabar Ustaz, esok habis hafal Quran, masa nak nikah bismillah, insya-Allah. Doa je yang nak kabul Allah, tak mustahil. Tuhan boleh bagi semua, sebab Tuhan tu Maliki Yaumiddin, dia pemilik hari pembalasan. Kalau akhirat pun dia punya, mana ada yang dia tak punya, semua dia punya belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa nak bagi tu bila tu kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahumma sakhir li zawjan salihan yaktibuni wa tazawwaju bi wa yakunu sahiban li fid dunya wal jannah. Jadi kita tengok lagi sekali qasidah ya ayyuha alunuha. Alunuha ni maknanya orang yang berakal. Akalnya bawa dia kenal Tuhan. Ya ayyuha alunuha wat taqwa. Jadi dia suruh apa? Sallu alaihi wasallimu. Selawatlah pada Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah. Hai orang-orang yang berakal dan bertakwa, ucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Ya ayyuha ahlun nuha wa taqwa. Ya ayyuha ahlun nuha wa taqwa. Sallu وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها أهل النهى والتقوى. يا أيها أهل النهى وسلموا
Bismillah, pada pagi ini penaja kita ialah yang pertama, iaitu Al-Marhumah Jiliah binti Hasan. Yang kedua, Muhammad Fazal binti Abdul Jabbar Gombak Selangor. Yang ketiga, Malvina binti Alias Kajang Selangor. Yang kelima, Rosmini Mustafa Serdang. Yang keenam, Marzifah ataupun Muzalifah binti Arifin Bangi. 7, hamba Allah Sentul Kuala Lumpur. 8, Dasimah binti Marzuki Selayang. 9, Nyuk Saidin sekeluarga Parit Muntak Perak. 10, Puan Azilah binti Ishaq Bandar Puncak Alam Selangor. Yang ke-11, hamba Allah Sepang Selangor. 12, Nur Hayati Mak Saad Kota Damansara. 13, hamba Allah Gombak Selangor. 14, hamba Allah Pulau Pinang. 15, Muhammad Kamarul Idris dari Shah Alam. 16, Fatin Najiha binti Sya'rin anak yang baru dilahirkan pada hari Jumaat Johor Baru. 17, Rodiah Kuala Batas. 18, Anisah daripada Sijangkang Teluk Kalimah Gadang Selangor. 19, Nur Fadilah Ibrahim Puncak Alam. 20, Rabihah binti Husin, ibu kepada Muhammad Daniel Haikal. 21, Muhammad Daniel Haikal bin Zaini. 23, Nurul Hana Harun, Sofia Hashim, Muhammad Ammar Adran, Muhammad Adham Mikail daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya ialah Mansur Maizan, Taman Cepaka Ampang Selangor. Yang seterusnya ialah Kaina, Taman Paut. 25, Ramli Zaitun Muhammad Miqdam, Ros Raihan, Siti Nur Aisyah Husna, Siti Nur Aminah Hanna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang 7, Nur Hafizah Aira. Khususnya penaja kita ialah Mairan Maisarah. 27, Muhammad Daniel Haikal bin Zaini. 28, hamba Allah Langga. 29, Zira Awira Abdul Razak. 30, Azizana binti Cik Azmi. 31, hamba Allah keluarga Kuala Terengganu. 32, Ahmad Izzuddin bin Abdullah Kajang Selangor. 33, Nur Aisyah binti Ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 35, Saiful Hizam Syaharuddin. 36, Yursizal Yusuf Nur Ashikin dan kedua ibu bapa daripada Sabah. 37, hamba Allah daripada Perlis. 38, hamba Allah Seri Iskandar Perak. 39, Nurin Irdina Burhan Taman Resak Changlun sempena ulang tahun yang ke-14. Nur Nafiza isi keluarga. Terusnya Hazwani Naswaha Muhammad Syahrizan, Muhammad Khairul Hazni, Nur Sumayah, Nur Safiyah. Yang ke-50 ialah arwah Ahmad Sabri, isteri dan anak-anak, arwah Hasan bin Ma'amin dan putri Yaakob, arwah Zaki bin Ali, arwah abang-abang. Khususnya ialah putri Yaakob, Hasan Muhammad Amin, Naijah binti Ali, Zaki bin Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Pakar Dumun. 51, Badrul Amin Kulim Kedah. 52, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Hamid. 53, Nuraini binti Tahir. 54, Azizan binti Abdullah dan Syafi'i bin Abdul Rahman, Samsul Bahri binti Syafi'i daripada Segamat. 55, hamba Allah Bangi. 56, Wan Noral Bina bin Wan Aziz Kuantan. 57, Nurizan Nurdin. 58, Raihan Gombak. 59, Raudah binti Hasan Pulau Pinang. 60, Nur Nadiah binti Abdul Razak Arad Damansara Petaling Jaya. Kita doakan insya-Allah yang menaja sempena hari kelahiran, semoga Allah Taala panjang umur. Yang menaja sempena hari perkahwinan, moga-moga perkahwinan lepas sampai ke syurga. Insya-Allah. Yang menaja agar disampaikan
kepada roh arwah-arwah yang terdahulu kematian mereka itu didoakan moga sampai kepada arwah-arwah yang diinfakkan pahalanya untuk dihadiahkan kepada mereka insya-Allah. Sekali saya berdoa, mari kita berdoa untuk yang menaja untuk hari perkahwinan, Tuhan panjangkan sampai ke syurga. Yang menaja sempena hari kelahiran, moga-moga Allah panjangkan usia dalam taat pada Allah. Yang menaja untuk tujuan pahala sampai kepada arwah si mati akan sampai insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawadal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, kemudahkan kami ya Allah untuk taat pada Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kemudahkan hati kami ya Allah untuk patuh pada semua titah perintah Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah, hamba-hamba-Mu yang solehah ya Allah. Tempatkan kami di tempat orang yang baik-baik di dunia ini ya Allah, dan tempatkan kami juga di akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ya Allah, para anbiya, para syuhada, para salihin. Ya Allah Tuhan kami, Kau ganjarkanlah pahala pada kami ya Allah, untuk kami dapat bawa balik bekalan ini berjumpa dengan Engkau ya Allah. Engkau perbaikilah amal taat kami ya Allah, amal taat kami yang sebab tidak sempurna ya Allah, untuk Engkau layakkan kami untuk dapat berdamping dengan Engkau ya Allah. Kuatkan kami jadi hamba yang kuat berbakti pada Engkau ya Allah, dapat menunaikan sembahyang fardu dengan sebaik-baik penunaian ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ya Allah satu sifat, iaitu ingin memelihara sembahyang sunat ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kalau ada di kalangan kami ya Allah yang ditimpa dengan penyakit ya Allah. Selamatkan kami ya Allah daripada fitnah dunia dan juga fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau selamatkanlah umat Islam di Indonesia daripada COVID-19 ya Allah. Kau angkatlah dengan cepat musibah ini ya Allah. Kau jadikan kami hamba yang bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat yang Kau anugerahkan pada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau pandulah anak-anak kami untuk dapat mereka menempuh jalan yang baik di dunia ini ya Allah, sehingga mereka menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau bukakan hati anak-anak kami ya Allah, untuk mereka menjadi anak-anak yang baik yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allah Tuhan kami, jadikan hari ini hari terbaik buat kami ya Allah. Jadikan hari ini hari terbaik sepanjang umur kami ya Allah. Dan jadikan hari kematian kami hari terbaik pada semua hari-hari yang kami gunakan hidup kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, murahkan kami mendapat rezeki yang halal, jauhkan kami daripada rezeki yang haram. Mudah-mudahan dengan rezeki yang halal dapat kami berbakti dan mentaati Engkau ya Allah. Jadikan doa kami doa yang mustajab ya Allah. Jangan Engkau tolak doa kami ya Allah. Engkau tolak doa kami berarti Engkau tolak kami daripada untuk masuk syurga ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk menjalin jalan untuk masuk syurga ya Allah. Allah Tuhan kami, jadikan kami perindu Rasulullah. Bagilah kami ya Allah kuat berselawat, berbakti pada Nabi kita, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhan kami, matikan kami sebagai mati syahid, matikan kami gugur jalan Engkau ya Allah, mati mempertahankan agama Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ketumbuhkanlah hati kami ya Allah sifat takwa yang sebenar-benar takwa. Benar-benar dengan takwa itu kami dapat menempuh semua pancaroba dalam kehidupan ini ya Allah. Allah Tuhan kami, jangan jadikan dunia ini ialah fitnah untuk diri kami ya Allah. Jangan jadikan dunia ini fitnah untuk diri kami ya Allah. Keampunkan dosa kami ya Allah. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat ya Allah. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.